Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 28 Februari bersama saya Aziz Arifin dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Dan berikut tajuk utama malam ini. Bancuh susu anak guna dadah mak bapa didakwa. Adakah PLKN akan dilaksana semula? Sepasang suami isteri didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya atas satu pertuduhan menganiaya anak lelaki mereka yang berusia setahun 4 bulan dengan memberi susu bercampur air mengandungi dadah berbahaya jenis metapetamin. Tertuduh suri rumah berusia 34 tahun mengaku bersalah, manakala suaminya peniaga air balang berusia 40 tahun tidak mengaku bersalah selepas pertuduhan pindaan dibaca di hadapan Hakim Dr. Shahliza Warnoh. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa bersama-sama melakukan kesalahan terbabit sehingga menyebabkan anak bongsu tersebut mengalami alleged symptomatic drug ingestion. Kejadian berlaku di sebuah rumah pangsapuri di Taman Medan pada jam 6 petang 19 Februari lalu. Mereka boleh dihukum di bawah Seksyen 31 dalam kurungan 1 dalam kurungan A Akta Kanak-Kanak 2001 dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 13 Mac depan untuk fakta dan hukuman bagi wanita manakala sebutan kes termasuk lantikan peguam bagi tertuduh pertama suaminya. Ahad lalu media melaporkan sepasang suami isteri ditahan bagi membantu siasatan berhubung kesilapan membancuh susu mengandungi cecair dadah jenis syabu sebelum diberikan kepada anak mereka yang berusia setahun. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Asisten Komisioner Syahrul Nizam Jaafar Elias Ismail berkata, kejadian hampir meragut nyawa bayi lelaki itu dikesan ketika dia berada bawah jagaan neneknya. Mangsa dikatakan tidak berhenti menangis, terlalu aktif dan sukar dikawal. Ibu mangsa yang berusia 34 tahun kemudiannya mengaku tersilap membancuh susu berkenaan menggunakan air syabu milik suaminya yang berusia 40 tahun. Polis berkata hasil ujian saringan awal air kencing dilakukan terhadap kedua-dua suspek mendapati mereka positif dadah. Satu lagi sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti tumpas selepas dalang utama kegiatan itu ditangkap. Ali Rohingya dicukup di Kelantan pada 24 Februari lalu berhampiran wakaf Cik Yeh selepas terlibat membawa masuk parti Myanmar melalui laluan haram di sempadan pada waktu malam. Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Datuk Ruslin Jusoh berkata, berdasarkan maklumat risikan, pasukan mengesan sebuah kenderaan dipercayai di Pandu Tekong Darat sebelum berhenti di sebuah stesen minyak berhampiran wakaf Cik Yeh. Susulan itu, pasukan bertindak mengepung kenderaan suspek. Menyedari kenderaannya dihampiri pihak berkuasa, suspek juga bertindak memecut keretanya dan berlaku pelanggaran kecil dengan pasukan operasi. Tindakan pantas pasukan berjaya menahan suspek yang dikenali sebagai Ali berketurunan etnik Rohingya dan dipercayai dalang utama sindiket ini. Pemeriksaan lanjut ke atas kereta Pro 2 Kelisa dipandu suspek menemui 3 orang wanita dan seorang lelaki warga Myanmar berumur antara 19 hingga 21 tahun. Kesemua mereka dipercayai berhenti di stesen minyak itu yang sering dijadikan lokasi menunggu bas ekspres sebelum dihantar ke Kuala Lumpur. Pasukan kemudian bergerak memeriksa rumah dipercayai kediaman Ali dan menemui sepucuk pistol angin. Susulan penahanan Ali, pasukan turut menyerbu sebuah rumah di sekitar Pengkalan Kubur, Kota Baru. Seterusnya menangkap seorang lagi lelaki keturunan Rohingya dikenali sebagai Rahim yang disyaki orang kanan Ali. Jim turut menahan 4 orang lelaki warga Myanmar berumur lingkungan 16 hingga 27 tahun selain merampas sebuah kereta Pro 2 Viva yang dipercayai digunakan dalam kejadian itu.
Parti ditempatkan di rumah transit sebelum dipindahkan ke Kuala Lumpur menggunakan bas ekspres bagi mengaburi pihak berkuasa. Sindiket itu dipercayai beroperasi selama 6 bulan dan mengenakan bayaran antara RM500 hingga RM1,000 untuk seorang parti. Semua pihak berkuasa tempatan PBT dan pejabat daerah di negeri Kedah diarahkan untuk memantau semua karnival dan program yang diluluskan bagi mengelak berlakunya pelanggaran lesen. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Norizan Kasali berkata, tindakan itu perlu agar kejadian seperti konsert kontroversi yang diadakan pada malam Nisfu Syakban tidak berulang. Langkah yang kita kena buat ni, pemantauan kita masa expo tu lah. Setiap apa yang kita bagi lesen tu, jadi pemantauan, kita kena pergi tengok malam ni ada apa atau cara. Tapi sebab atau cara ni biar ikut pengajar dia tak tulis. Dia tak tulis pun, dia tulis menalai je. Dia tak ada nanti persembahan lah apa semua. Tapi untuk ke depan ni, saya minta kita punya kuasa kena pergi pantau program. Kalau 3 hari kena pergi tengok lah pantauan time to time. Sebelum ini, media melaporkan penganjuran Choi Underground Music Tour Kedah 2.0 yang mencetuskan kontroversi kerana membabitkan kelakuan terkinja-kinja anak muda di Taman Jubli Emas Sabtu lalu tidak mendapat kelulusan kerajaan negeri. Dan perkara itu disahkan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan Kerajaan Tempatan dan Kesihatan Negeri Mansur Zakaria. Penganjur konsert itu kemudiannya memohon maaf kepada kerajaan negeri berikutan penganjuran konsert itu diadakan pada malam Nisfu Syakban. Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan KPKT mencadangkan Pasar Payang 1 yang menjadi tumpuan membeli belah di kalangan pelancong diangkat sebagai Central Market at Pasar Payang. Bagaimanapun menurut menterinya Nga Koming, ia terpulang kepada Kerajaan Negeri Terengganu untuk mempertimbangkan dan meneliti cadangan tersebut. Apabila dia diberikan nama Central Market at Pasar Payang Terengganu, pada satu hari nanti dia juga akan mendapat pentarafan sebagai one of the warisan negara seperti the Central Market of Kuala Lumpur. Cuma ini bangunan baru, so dia belum dapat lagi ciri-ciri bersejarah. Tapi dia memang sekarang berciri-ciri moden. Tadi saya pun ada cadangkan kepada kerajaan negeri selaras dengan objektif Sustainable Development Goal yang memang adalah wawasan kerajaan untuk pastikan pembangunan yang mampan. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan projek pembangunan semula Pasar Payang hari ini. Katanya projek pembangunan semula Pasar Payang di atas tapak sedia ada itu melibatkan kos keseluruhan berjumlah RM70.03 juta. Projek Pasar Payang yang baru ini lebih mesra peniaga, mesra pengguna, tidak kira warga emas, golongan ibu, kanak-kanak serta mesra orang kelainan upaya OKU. Sementara itu, peniaga yang ditemui teruja dengan Pasar Payang 1 yang baru namun menzahirkan harapan agar mereka semua dapat berpindah ke bangunan tersebut tanpa perlu berpecah. Kalau boleh nak pindah sekali lah, biar jual sekali. Nah, tak boleh pecah-pecah. Sebab apa kalau tak nak pecah? Sebab kalau pecah-pecah ni takut tak ada orang nak jalan dua tempat. Kalau buat sekali tu senang. Orang luar boleh tupu satu tempat aje. Sebab selagi kalau separuh kedai makan, kedai kerupuk kat sini, kedai kain kat situ, kedai emas kat situ, tak jadi. Sebab kita link to each other. Orang mari beli situ sambil-sambil tengok pakaian. Kalau sana siapa nak naik? Kalau orang nak naik je naik. Orang tak nak naik, beli sini dah balik dah. Tambah mereka, sekiranya ada peniaga yang terpaksa berada di bangunan berbeza, ia mendatangkan kesukaran kepada pengunjung. Katanya, kesemua peniaga di Pasar Payang sudah terbiasa berniaga bersama-sama di bawah satu bumbung sejak kedai Pasar Payang mula beroperasi pada 1968. Difahamkan hanya sebahagian peniaga seperti peniaga pakaian dan barangan kemas akan berpindah ke lokasi baru, manakala peniaga makanan akan kekal di premis sedia ada.
Sebanyak 67% daripada 2,633 responden setuju dengan pelaksanaan semula program latihan khidmat negara PLKN 3.0 yang dilakukan menerusi tinjauan awam PLKN 3.0 oleh Persatuan Pendidikan Diversiti AOD sejak 24 hingga 30 Januari lepas. Hasil soal selidik tersebut turut mendapati banyak penambahbaikan, namun wujud juga kerisauan koresponden berhubung pelaksanaan PLKN 3.0. Maklum balas tersebut akan diteliti kerajaan sebelum pelaksanaan semula program tersebut menjelang 2025. Dalam peritu, Ahli Jawatan Kuasa Pilihan Khas Bahagian Keselamatan Parlimen Malaysia merangkap Ahli Parlimen Ledang, Syed Ibrahim Syed Noh berkata, PLKN 3.0 akan membawa pendekatan yang berbeza berbanding PLKN 1.0 dan 2.0. Jelasnya ia membabitkan modul pembelajaran yang digunakan serta kos keseluruhan operasi. Pertama, ianya melibatkan di peringkat tingkatan 4 lagi. Tingkatan 4 lagi. Bermakna ada pra-PLKN yang akan berlaku. Okey, soal bagaimana ini akan dilaksanakan, saya pasti ianya mesti ada kerjasama di antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Pendidikan. Kos ini akan dikurangkan daripada 500 juta kepada 100 juta ringgit yang melibatkan peserta yang berkurangan juga. Tambahnya, kerajaan juga akan mengambil contoh pelaksanaan program sedemikian di negara-negara luar untuk menilai keberkesanannya sebelum diadaptasi menerusi PLKN 3.0 nanti. Beliau berkata demikian pada sidang media tinjauan umum dan laporan penuh kajian PLKN 3.0 di Ibu Negara pagi tadi. Turut hadir bekas Timbalan Komandan Latihan PLKN Major Besar Ismail Muhammad Hassan, Pengarah Eksekutif AOD Jason Wee dan Pengurus Advokasi AOD Amin Mubarak. Kebuluran di Gaza memburuk. Alhamdulillah, bertemu kembali. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib menyalurkan sumbangan sebanyak RM75,000 kepada Pertubuhan Amal Kebajikan dan Perubatan Malaysia Medicom untuk melaksanakan proses berkhatan kepada kira-kira 500 kanak-kanak asnaf pada tahun ini. Inisiatif buat julung kali dilaksanakan secara mega itu bagi meringankan bebanan kos perkhidmatan berkenaan di klinik yang agak tinggi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, sumbangan program berkhatan Perdana Mawib kepada Medicom itu meliputi bantuan peralatan dan bahan pakai buang sebanyak RM40,000 dengan pembiayaan bagi seorang peserta khatan sebanyak RM80 dan bantuan sagu hati kepada petugas perubatan berjumlah RM35,000 melibatkan 500 petugas perubatan. Kita akan laksanakan secara setiap tahun. Dan jumlah kanak-kanak yang akan dikhatan pada tahun-tahun yang akan datang saya akan bertambah lagi lah. Dan sebab khatan adalah salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Jadi dengan adanya program khatan perdana ini, ibu bapa daripada golongan asnaf ini dapat memastikan anak-anak mereka dapat melakukan sunnah ini. Sebab jumlah kalau kita tengok sebenarnya di klinik-klinik untuk seorang kanak-kanak dalam RM150. Jadi kita percaya mereka daripada golongan asnaf tidak akan mampu untuk membayar jumlah yang agak besar tersebut. Beliau ditemui selepas program khatan Perdana Mawib di Masjid Al-Imam Al-Tirmizi, Taman Sentosa, Jalan Kelang Lama di Ibu Negara. Pada program hari ini, 100 kanak-kanak berusia 5 tahun hingga 12 tahun dari golongan keluarga asnaf menyertai program khatan Perdana Mawib secara percuma sempena cuti penggal persekolahan. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK menetapkan 3 kadar zakat fitrah bagi negeri ini iaitu RM7, RM14.50 dan RM22 tahun ini berbanding 4 kadar tahun lalu. Pengerusinya Datuk Seri Norizan Kazali berkata penetapan kadar itu adalah berdasarkan harga beras mengikut grade dan jenis yang dimakan kebanyakan umat Islam di Kedah pada kadar timbangan 1 gantang Baghdad yang bersamaan 2.6 kilogram beras. Kadar pertama adalah kadar RM7. RM7.
RM7 ini adalah untuk semua umat Islam di Kedah yang menjadikan makanan hariannya beras daripada jenis super special tempatan 5% hancur dan setara harganya. Yang kedua, kadar yang kedua adalah ringgit Malaysia RM14.50. Yang ini untuk umat Islam yang menjadikan makanan hariannya beras daripada jenis super import, beras perang, beras pulut, herba poni, beras wangi dan sebagainya. Sampai makan. Beliau berkata demikian pada sidang media mengumumkan penetapan kadar zakat fitrah Kedah 2024 hari ini. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif LZNK Datuk Zakaria Osman. Sementara itu, LZNK menggalakkan pembayaran zakat secara dalam talian selain bayaran dibuat menerusi 2,707 amil yang dilantik di seluruh negeri. Amil yang dilantik akan menggunakan kaedah digital sepenuhnya, sama ada menggunakan sistem MyAmil, memaparkan kod QR untuk diimbas pembayaran zakat atau berkongsi pautan pembayaran yang disediakan. Pembayar pula akan menerima resit melalui sistem pesanan ringkas SMS atau email. Dalam menghadapi peningkatan kos umrah, masih ada pakej yang menawarkan di bawah RM5,000. Pakej umrah Super Jimat yang disediakan Insaf Travel and Tours bertujuan memberi peluang kepada umat Islam yang mempunyai bajet terhad dapat menunaikan ibadah itu. Menurut pengarah urusan Insaf Travel and Tour Muhammad Fahmi Muhammad Nawi, pakej umrah ini ditawarkan serendah RM4,970 dan ia mendapat sambutan menggalakkan setakat ini. Dan bagi kumpulan pertama, 97 jemaah berjaya diterbangkan hari ini ke Tanah Suci. Alhamdulillah, Insaf Travel sudah berumur hampir 10 tahun. Dan sepanjang 10 tahun itu kita buktikan komitmen kita menerbangkan jemaah dan menjaga jemaah lah. So sekarang bila Insaf Travel sebelum ni kita terkenal dengan pelopor pakej umrah 22 hari. Kita mencipta nama dengan pakej umrah 22 hari dengan pelbagai variasi lah, super ekonomi, premium dan juga clock tower. Dan sekarang kita buat pakej baru yang saya katakan tadi, below pada RM5,000, dan melalui pengalaman kita itulah mungkin jemaah memberikan kepercayaan kepada kami. Alhamdulillah. Sementara itu, jemaah yang turut serta dalam penerbangan kali ini meluahkan rasa syukur kerana berpeluang menunaikan umrah dengan harga yang lebih murah dan dipercayai. Tapi saya nak cari pakej 9 hari ni sebab biasanya 14 hari, 12 hari. Saya nak masa tu cepat sebab saya bekerja. Jadi bagi saya pakej yang saya cari hanya Insaf Travel yang offer 9 hari punya pakej. Jadi saya rasa untuk orang yang bekerja, pakej ni sangat sesuai dan sesuailah untuk kita susun jadual kita. Rasa bersyukurlah kerana dapat pakej super murah ni dengan harga RM4,970. Berbaloi sangat-sangatlah bagi saya untuk saya buat kerja umrah ni dengan sempurna, insya-Allah. Kesemua jemaah hari ini menaiki penerbangan Air Arabia. Orang ramai ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai pakej yang ditawarkan oleh Insaf Travel. Boleh layari website insaftravel.com.my atau hubungi nombor di talian 011 3127 4002. Lelaki dipenjara akibat bakar Al-Quran. Alhamdulillah, bertemu kembali. Pindaan terhadap enakmen Kanun Jenayah Syariah Negeri agar tiada lagi pertindihan dengan Mahkamah Persekutuan tertakluk kepada bidang kuasa agama negeri dan mendapat perkenan daripada Sultan di negeri masing-masing. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, Kerajaan Persekutuan tidak mempunyai kuasa untuk memaksa negeri meminda peruntukan tersebut dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM hanya bertindak sebagai penyelaras Undang-Undang Islam Negeri. Jadi bila kita bercakap tentang keputusan dalam Mahkamah Persekutuan tersebut, sama ada Kerajaan Persekutuan boleh memaksa negeri-negeri untuk meminda peruntukan-peruntukan tersebut, saya jawab tidaklah, sebab nanti Kerajaan Persekutuan pula melakukan sesuatu yang tidak
berperlembagaan sebab kuasa itu berada di negeri-negeri. Jadi dengan lain perkataan, badan kerajaan negeri khususnya Majlis Agama Islam negeri-negeri yang akan menasihati duli-duli tuanku yang mempunyai kuasa untuk membuat keputusan sama ada peruntukan 16 peruntukan yang telah terbatal itu di negeri-negeri yang lain perlu dibatalkan ataupun mengambil pendekatan macam mana. Beliau berkata demikian selepas program Khatan Perdana Mawib di Masjid Al-Imam At-Tirmizi, Taman Sentosa Jalan Kelang Lama di Ibu Negara. Datuk Dr. Naim kemudian mengunjungi 3 buah keluarga asnaf di flat Taman Sri Sentosa. Sebelum ini mereka menerima bantuan daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib berbentuk bantuan keuangan bulanan dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM600 sebulan, keperluan asas bernilai RM300 sebulan, peralatan persekolahan berjumlah RM800 secara one-off dan bantuan perubatan am antara RM303 hingga RM3,000. Sedikit perkembangan luar negara. Kerana terdesak untuk meneruskan kehidupan, ribuan rakyat Palestin membanjiri pantai di selatan semenanjung Gaza demi mendapatkan bekalan makanan yang digugurkan daripada pesawat. Penyaluran bantuan dari udara itu melibatkan Mesir, Emirat Arab Bersatu, UAE dan Jordan. Perkongsian video di laman X menyaksikan bagaimana rakyat Palestin bergelut untuk mengalas perut. Walaupun ada barangan makanan itu jatuh ke laut, penduduk tetap berusaha mendapatkannya dan ada yang menggunakan bot kecil. Memetik laporan Anadolu Agency, sebanyak 45 tan bantuan kemanusiaan Mesir digugurkan di kawasan utara dan tengah semenanjung Gaza. Turut serta dalam misi berkenaan Emirat Arab Bersatu, UAE dan Jordan. Semalam, Raja Jordan, Raja Abdullah menyertai misi melepaskan bantuan makanan dari pesawat tentera udara Jordan. Raja Abdullah turut menggesa sekutu-sekutunya di barat untuk mendesak Israel meningkatkan kemasukan menerusi Kerem Shalom di sempadan Mesir, Israel dan di luar lintasan Rafah. Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF pada 19 Februari lepas memberi amaran peningkatan kekurangan zat makanan dalam kalangan kanak-kanak serta wanita hamil dan menyusu di semenanjung Gaza. Meskipun tiada jaminan bantuan akan tiba, penduduk di utara Gaza tetap setia menunggu di jalanan sambil membawa periuk kosong. Dengan diselubungi kesejukan, mereka berharap ada juadah untuk dijamah bagi mengalas perut mereka ketika krisis kekurangan bekalan makanan membelenggu Gaza. Selain menunggu dengan penuh harapan, ada kalanya mereka terpaksa mengutip apa sahaja di jalanan untuk diberikan kepada anak-anak. Jangankan roti, makanan haiwan dan daging kuda juga sudah habis diratah. احنا هنا جايين راجل الناس الاطفال الابرياء الفقراء المحتاجين والله ما هم لاقين لقمه عيش ياكلوها المي مش لاقينها الله يعزك يتحمموا فيها وشيء الناس محتاجه الجوع قتلهم والجوع كافر انتم عارفين فنسال من الله عز وجل ثم المؤسسات رؤساء العرب الدول اللي عندها انسانيه ضرت رحمه على الاطفال انهم يساعدوا اللي عندهم جوع فيش اكل ياكلوه فيش حد مطلع لنا بالمره احنا حياتنا يعني اتوقع ان كمان شوي اقع فيش ما اكلتش من اول امبارح فيش اكل من لا فيش اكل ولا شرب نتفه طبيخ من 200 نفر ما كفت 10 تنفار. Menteri Kesihatan Gaza turut memberi amaran ribuan orang berisiko maut akibat malnutrisi dan dehidrasi jika krisis ini berterusan. Risiko kebuluran dilapor meningkat di utara Gaza berikutan akses bantuan kemanusiaan ke kawasan berkenaan terputus sejak 23 Januari lepas. Amaran itu disuarakan Program Makanan Sedunia WFP yang menyaksikan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk ditambah sekatan Israel terhadap kemasukan truk bantuan ke utara Gaza sejak kebelakangan ini. If nothing changes, a famine is imminent in northern Gaza. We must all double down and live up to our responsibilities to ensure
it does not happen on our watch. Amaran sama turut diberikan penyelarasan hal ehwal kemanusiaan OCHA di mana ketika ini 25% penduduk atau sekurang-kurangnya 576,000 rakyat Gaza diambang kebuluran dengan 1 daripada 6 kanak-kanak bawah umur 2 tahun di utara Gaza mengalami kekurangan zat makanan yang teruk. Lebih memburukkan keadaan apabila Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO mendedahkan kira-kira 97% air bawah tanah di Gaza dilaporkan tidak sesuai bagi kegunaan manusia selain pengeluaran pertanian juga merosot. Ketika ini, bantuan sudah tersedia di sempadan dengan anggaran 15,000 tan metrik makanan. Namun, konvoi bantuan tersebut dinafikan oleh Israel. Kali terakhir ia sampai ke utara Gaza adalah pada 23 Januari lepas. Laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Aziz Arifin dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.